Cuma pada awal-awal apabila perkara berlaku, ketika itu pun bukan soal bantuan JKM dan sebagainya. Bagi saya memang kita ahli parlimen Pakatan Harapan memang rasa terkesan dengan nasib masyarakat setempat. Jadi untuk peringkat kami, kita juga ambil makanan daripada pengilang ataupun pengeluar. Sebagai contoh, saya dapat bihun segera yang dibuat dekat area Kulai, jadi kita ambil. Kemudian bila kami berhubung di kalangan ahli parlimen, saya berbincang sebagai contoh dengan YB Wong Shuki, beliau menghubungkan saya dengan pekebun-pekebun kecil di Kulai. Jadi kita kutip sayur daripada Kulai, bawa datang ke Johor Bahru. Kemudian apabila dibincang di kalangan kami, ada orang yang mula menghantar sebab yang terkesan ini bukan hanya di Johor Bahru, kawan-kawan di Mersing sebagai contoh, ada beberapa nelayan yang kata kenapa YB tidak beli ikan-ikan daripada kami. Jadi melalui duit sumbangan ini pun saya membeli ikan-ikan ini daripada Endau, daripada Mersing, tiap-tiap minggu untuk kita bawa ke Johor Bahru untuk buat agihan. Jadi bagi peringkat kami, agihan tu ada 3. Satu, barang kering yang macam mana bakul JKM, mungkin nilai dia besar, nilai kami kecil sahaja. Tapi barang kering ini adalah untuk bantuan mendesak mereka yang memang kita saring. Maksudnya kita semak satu persatu. Kalau dah terima bantuan daripada mungkin Majlis Agama. Kalau Johor ni Majlis Agama pun ada bagi bantuan, kita elakkan menerima 2 kali. So kita ada koordinasi di peringkat MPKK, Ketua Kampung supaya tidak bertindih. Tapi yang kedua, sebab itu pun tak cukup mensasarkan orang kebanyakan yang susah. Jadi kita bawa barang segar. Sebab barang segar ini perlu diagihkan segera, tetapi dia punya impact tu lebih meluas. Sekali kami dapat ikan, paling kurang 100-200 keluarga kita boleh bantu. Dan yang ketiga, masuk Ramadan ini kita akan sediakan makanan yang telah dimasak. Juadah berbuka puasa. Yang ini kaedahnya sebab sepanjang kami buat agihan sumbangan rumah ke rumah ataupun agihan barangan segar itu, kami juga berjumpa dengan beberapa peniaga kecil yang jual makanan. Dia tak nak bantuan, tapi dia kata, YB boleh bantu tak untuk kami berniaga? Saya kata memang you nak buka kedai tak boleh. But our plan now, we are going to buy the food daripada mereka. Maksudnya kami akan beli daripada peniaga asnaf ini. Kemudian bila dah beli itu, kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan. Supaya yang asnaf ni pun ada pendapatan sedikit. Tapi mereka yang mungkin juadah berbuka ni pun mungkin lauk yang sama dan sebagainya, kita cuba pelbagaikan lah. Jadi memang sekarang ni bergantung kepada kreativiti ahli parlimen dan juga dermawan di luar sana lah. Okey, terima kasih YB Akmal. Beralih kepada Dr. Hatta, saya difahamkan Dr. Hatta ada memperkenalkan sistem barter di kawasan Lumut. Boleh ceritakan sikit tak, Dr. Hatta? Ya, terima kasih YB Hana. Barter system. Dan bila orang ada pekerjaan, makanan agak kekurangan, ya, kita kena carilah cara-cara yang lebih inovatif, asalkan bahan makanan tiba kepada rakyat kita, ya. Kita kumpul sumbangan dan kita di pejabat parlimen pun mengeluarkan peruntukan sedikit-sedikit lah untuk membantu. Apa yang kita buat sehari pun ialah barter trading antara pangkor ramai nelayan-nelayan yang masih lagi boleh ke laut dan dapat hasil tangkapan ikan. Pasarannya agak kurang. Jadi pejabat kami telah berbincang dengan mereka dan mereka memberikan bekalan secara kawan-kawan hampir percuma lah, ya. Dan oleh kerana ikan itu banyak, maka kita tukarkan dengan sayur-sayur di Cameron Highland. Kita dapat kumpul 1.2 tan metrik ikan terpangkop, kita bawa ke Cameron Highland dan kita tukarkan dengan 5 tan sayur-sayuran berbagai jenis. Yang ini kita telah buat 2 kali di daerah Manjong dan dapat dimanfaatkan oleh sebahagian daripada
penduduk kita. Sekarang kita sedang mencari apa lagi semangat-semangat daripada orang yang boleh bantu, dan kita insyaAllah akan dapat bekalan telur contohnya, dan juga bekalan buah-buahan timikai. Bukan percuma tetapi pada harga yang sangat-sangat down to earth lah, yang boleh kita agihkan secara percuma kepada rakyat. Artinya kita boleh kalau kita nak menuntut lagi sumbangan daripada kerajaan, tetapi kalau kita mengikut pengalaman reaktif yang berlaku dalam consignment yang pertama itu hari, saya agak curiga kalau kita boleh dapat melaksanakan pembahagian secara adil seperti yang kita harapkan. Oleh yang demikian, kita di Pejabat Pusat Khidmat Parlimen di Lumut mencari ikhtiar lah ya untuk mendapatkan sumber makanan. Dalam bulan puasa ni kita cuba sediakan makanan-makanan segera seperti bubur lambuk yang kita buat secara berpusat dan kita edarkan kepada penerima-penerima yang kita rasa memerlukan, contohnya mereka yang berada di front line ya. Jadi ini keadaan, dan kita sentiasa membuka peluang kepada rakan-rakan kita, our well-wisher, whether they are in jadi perumahan ataupun di luar yang ingin membantu. Kita membuka peluang untuk membagikan kepada penduduk-penduduk. Jadi itulah satu inovasi yang kita cuba buat, dan oleh kerana kita tak tahu berapa lama tempoh PKP ini akan berlangsung, maka kita akan teruskan usaha ini untuk memberikan sedikit kelegaan kepada penduduk kita. Syabas Dr. Hatta. Kita balik kepada YB Bakhtiar. YB Bakhtiar, pada pendapat YB Bakhtiar, apakah masalah paling ketara apabila bantuan makanan diagihkan melalui fahaman politik ataupun melalui ketua cawangan parti politik di kawasan ahli parlimen masing-masing sekarang? Masalah ketara sekarang. Saya rasa seperti apa yang diutarakan oleh Dr. Hatta dan juga YB Akmal, apabila berlakunya PKP ini, semua orang terkesan. Dia tidak kira mana-mana parti politik, tak kiralah pahaman mana UMNO ke ataupun Perikatan ataupun PH. Kita tidak melihat kepada parti apabila membantu mereka yang terkesan. Sebenarnya kami di balik pulau pada hari pertama lagi 18 hari bulan Mac apabila bermulanya PKP, kami sudah memulakan bantuan, dan saya cukup rasa begitu teruja dan dengan rakan-rakan yang tampil ke hadapan, yang datang untuk menderma. Dia kata, okey, saya tahu sekarang ni YB dah jadi pembangkang dan tidak lagi mendapat bantuan daripada pusat. Kita punya allocation semua pun dah been frozen masa tu. So but we are lucky because ramai kawan-kawan datang. Bukan hanya memberi kita wang tunai untuk membeli barang-barang makanan, tapi juga ada yang datang, ada yang ada farm sendiri, ikan keli dia pergi, ikan keli kepada catfish kepada orang ramai, sekilo-sekilo, ada yang 200-300 kilo dia bagi kepada kita. Dia kata ikan keli dia ada berjuta-juta dalam kolam, so it's better for them to distribute the catfish. And then kita juga ada pengeluar telur, ada macam-macam lah. Orang datang daripada ramai lah yang saya tak kenal, dan ada juga baru kenal, dan they contribute to this membantu mereka yang terkesan daripada PKP ini. Jadi apa yang saya buat juga, saya lihat bahawa selain daripada keluarga yang terkesan, yang juga terkesan daripada PKP ini adalah pelajar-pelajar ataupun anak-anak kecil yang tidak ke sekolah. Mereka bila tidak bersekolah ini, some of them the underprivileged children, pelajar-pelajar miskin, selalunya mereka mendapat makanan di sekolah. So they have to skip the meals.
Jadi kita tengok apabila saya pergi meninjau sendiri rumah ke rumah, melihat memang kanak-kanak ni kadang-kadang sehari dia makan 1 meal saja. Disebabkan oleh kerana kemiskinan. Saya pergi satu rumah ni ibu tunggal ada 8 orang anak. Yang kecil baru darjah 1, yang besar baru bekerja. Jadi yang bekerja itulah yang menampung adik-adik dia. So saya rasa sedih betul tengok rumah dengan kecilnya rumah tu, dan ada 8 orang anak-anak di situ, dan mereka hanya makan satu. Saya tanya betul-betul makan apa? Makan sekali je sehari. Kadang-kadang makan nasi dengan kicap saja. Sebab tak ada benda nak dimasak. Jadi kita lihat anak-anak ni dia undernourished sebab kurang makanan berkhasiat. Jadi kita instead of bagi beras, bagi tepung, bagi minyak, kita beli makanan untuk anak-anak. Kita beli susu, kita beli cereal, we buy some juices, beli roti, biskut dan sebagainya untuk mereka pagi-pagi itu mereka dapat makan. At least they have some healthy breakfast in the morning. And we also provide some books for them to read. So they are very excited apabila dapat buku-buku cerita and then buku latihan secara buku yang berwarna. Jadi all this membuatkan mereka ceria. Sebelum tu mereka rasa nampak sedih bila dapat buku. Ada setengah dua adik-beradik ni, dia bila dapat buku je dia tak tengok makanan dia tengok kepada buku tu. So I think we thought that only makanan yang akan penting, tetapi sebenarnya makanan rohani juga penting, iaitu pembacaan dan sebagainya. Dan we also help some family with keluarga yang tidak ada akses kepada internet, yang perlu kepada akses internet untuk buat kerja rumah. Jadi kita juga bagi use tablet, bagi use computer to them so that they can membelajar dapat akses kepada internet untuk buat kerja-kerja rumah mereka. Jadi ini antara program yang kita buat di balik pulau ini. Saya rasa I think is ongoing, and bila kita paparkan dalam social media tentang aktiviti kita membantu pelajar-pelajar ni, ramai kawan-kawan Facebook tampil untuk memberi bantuan lagi. So kita setelah kita tahu bahawa 1,000 bakul yang patutnya dapat kepada rakyat, rakyat yang patut dapat, yang berhak dapat, tak dapat. Jadi kita rasa kita tak boleh harapkan lagi kepada bantuan kerajaan pusat. Kita sendiri kena kreatif, kita sendiri kena mencari jalan untuk membantu rakyat, sebab dipilih, kita telah dipilih oleh rakyat. Jadi ini amanah kita. Jadi kita tak maulah nanti kita tanggungjawab kita ni kita lalai, tanggungjawab ni kita tidak buat dengan sebaik-baiknya. Jadi saya bertanggungjawab kepada rakyat, jadi saya terpaksa mencari jalan kreatif, seperti juga rakan-rakan saya Akmal dan juga Dr. Hatta have to be kreatif untuk membantu rakyat-rakyat di luar sana. Jadi saya rasa setakat ini kita telah pun membantu lebih daripada 2,000 orang, seperti apa yang Akmal buat di Johor Bahru. Kita juga membantu peniaga-peniaga kecil. Kita beli nasi lemak yang dia buat tiap pagi tu. Kita beli nasi minyak yang selalu dia berhasilkan. Kita bihun, kuih, kari pap, donat sebagainya. Macam-macam lah kita beli dan kita edarkan kepada keluarga yang susah, yang tak dapat makanan. Kadang-kadang kita tak boleh bagi makanan kering saja kepada orang, sebab ada 2-3 family ni, dia memang orang tua duduk sendiri, dia home alone. So dia tak masak pun, dia tak ada dapur pun, setengah tu tak ada dapur. Hari ni saya ada kawan PKK saya beritahu ada seorang ni, lelaki ni, dia memang bujang, tak ada siapa duduk dengan dia, dan dia tidak mampu untuk masak pun. Dia tak ada dapur pun rumah dia. Jadi kita tak boleh bagi makanan kering sebab dia tak masak. Jadi kita terpaksalah cari jalan untuk membantu dia tiap hari dengan menyalurkan makanan-makanan yang terus dia boleh makan. Jadi sebenarnya pelbagai
kehendak. Actually we have to look at the various needs. Sebab kalau nelayan pun susah sebenarnya. Kalau nelayan ni kita tak boleh bagi sardin sebab mereka dah nelayan. Jadi kita terpaksa bagi makanan yang lain, beras ke telur ke untuk mereka. Jadi bergantung kepada the needs ataupun keperluan target group tersebut. Baiklah. Untuk penonton Jom Channel yang baru saja mengikuti program kita pada hari ini, kita baru mendengar mengenai usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan di kawasan masing-masing. Kerana tak dapat baku JKM ini, mereka kena cari jalan kreatif untuk membantu rakyat setempat yang memerlukan bantuan makanan. Jadi tidak benarlah bahawa kita hanya mengkritik tapi kita tak mencari jalan penyelesaian. Kita semua ada program masing-masing untuk turun ke padang dan mencari dana untuk memberi bantuan sebaik mungkin. Tapi saya nak gunakan forum ini untuk mendapatkan pendapat daripada 3 ahli parlimen kita. Kita bukan sahaja nak mengkritik tapi kita nak bagi cadangan kepada Menteri Rina Harun sekarang. Bagaimana beliau boleh memperbaiki usaha sekarang sedia ada untuk kita pastikan bantuan makanan ini sampai kepada kawasan parlimen yang betul-betul memerlukan baku makanan ini. Kerana saya tak dapat bayangkan situasi di Sabah. Saya telah cek dengan ahli parlimen Sabah, warisan di sana, mereka tak dapat pun 1 baku JKM. Dan di kawasan luar bandar memang susah untuk mereka keluar dan mencari dana untuk menyampaikan bantuan makanan. Jadi ada apa-apa tak cadangan untuk Menteri Rina Harun memperbaiki keadaan semasa? Silakan Akmal, Hatta, Bakhtiar. Okey, kalau tu saya mula dulu. Ya, okey, silakan. Sebab yang lain semua bekas timbalan menteri, idea dia banyak. So okey. Akmal, silakan. Saya curi dulu idea dia. Okey, sebab dari segi pengurusan ketika bencana, ini menimbulkan beberapa senario. Yang pertama, is actually seperti kita berperang dalam situasi war. Cuma masalahnya, bila kita dalam keadaan mendesak ataupun terdesak, jadi banyak perkara yang dibuat secara bulldoze. Maksudnya, semak dan imbang itu tidak berlaku. Semua urusan, contohnya pembelian barang makanan ini, tak ada siapa yang boleh semak harga ataupun nilaian itu mencukupi seperti bajet yang dikeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tengok, ialah kami ahli parlimen, nak tak nak kita jaga kawasan. Tapi dari segi dasar, based on our experience yang kita bincangkan tadi, sebenarnya kalau lihat keadaan di Lumut, di Pulau Pinang, di Johor Bahru, ada titik persamaan dan juga ada titik perbezaan. Jadi kalau dibuat terlalu rigid melalui arahan daripada atas, centralized agihan, yang mana dulu menteri tersebut juga nak kata semua sumbangan ini kena melalui JKM, dia rela dan APM hantar. Itu dia cakap awal dulu. Dalam keadaan NGO semua tak dibenarkan untuk buat agihan, ini akan menyebabkan you tengok daripada atas macam mana keadaan di pendalaman ataupun even di kawasan bandar, bahawa agihan ini tidak terlepas ataupun ada pihak yang tersisih. Jadi sebab itu apabila YB Hana sendiri pun bersuara lantang untuk jangan sekat NGO untuk bantu, sebab kita tahu keadaan di bawah ini, kalau you terlalu rigid dari segi agihan tersebut, akan ada pihak yang tidak terima. Jadi macam mana kita nak kaedah yang terbaik? Kalau tengok tadi pengalamannya, kalau ahli-ahli parlimen ini diberi ruang, you empower, whatever creativity ataupun ada yang guna style butter, ada yang beli daripada orang susah dan sebagainya. Yang berlaku PKP ini, supply chain, logistik semua terburai. Bila arahan orang tak boleh bergerak, barang-barang makanan ini sebenarnya ada tapi tak diguna pakai dengan sebaiknya. Dia tersangkut, tersadai sama ada nelayan, petani dan sebagainya, benda ni tak bergerak. Jadi sebenarnya kalau kita yang paling penting sekarang ni, logistik itu kena bergerak. Jadi kalau ruang ataupun ahli parlimen diberi peranan, ahli parlimen mampu meningkatkan nilaian tersebut
Sebab kita tahu yang mana lebih bernilai di kawasan tersebut dari segi barang-barang yang diperlukan. Yang kedua, kita tahu yang mana is a good bargain. Yang mana yang sebenarnya murah, yang mana sebenarnya, sebab sekarang ni lambakan ini banyak. Jadi it's a war. Ini peperangan. Ini bukannya soal kamu nak kawal ini kena orang UMNO hantar, ini orang PAS. Ini bukan soal politik. Sekarang ini masalahnya, isu JKM sekarang ni, JKM buat agihan, rela buat agihan bantuan NGO. Bantuan kerajaan, UMNO pula ambil alih. Itu tak betul. Itu sepatutnya JKM, duit kerajaan ini disalurkan melalui saluran yang terbaik, bukan melalui saluran politik. Jadi saya rasa untuk Menteri Menteri Rina yang dululah dengan saya tak nak sebut isu Doraemon, tapi tengok YB Hana ada kipas kat atas kepala dia. Teruklah you. Macam Doraemon sikit. Tadi saya pinjam YB Batia punya idea tadi. Jadi kalau kita tengok untuk nasihat kepada Menteri Rina, kalau you empower ahli-ahli parlimen ini, yang akan berterima kasih kepada kamu bukannya ahli parlimen, yang akan berterima kasih kepada kamu adalah rakyat biasa. Dia lihat bahawa kerajaan sebenarnya tolak pemahaman politik ke tepi, tolak saluran-saluran parti ini, ikut daripada melalui wakil-wakil rakyat yang telah dipilih. Jadi sebab itu bagi saya, sumbangan setiap kawasan parlimen ni bernilai RM100,000, iaitu satu beg RM100, 1,000 beg RM100,000. Adakah yang kamu bagi, duk agih-agihkan dekat kawasan parlimen ni nilainya benar-benar RM100,000? Saya tak rasa. Apa yang kami buat mungkin separuh ataupun tak sampai separuh dari segi nilaian tersebut, tapi saya rasa kesannya lebih besar. Sebab kita tahu keadaan di bawah, barang mana yang murah yang kita boleh beli, barang mana yang lebih memerlukan bagi rakyat. Kamu beli sardin untuk lumut, memang Dr. Hatta campak ke laut lah. Dia banyak nelayan kat situ. Sama dengan Pulau Pinang juga. Tapi kalau kamu bagi apa yang sangat bernilai di sana, kita boleh dapatkan. Dan dari segi check and balance tadi, bila kamu ikut saluran politik, UMNO, PAS, MIC, MCA semua ini, akhirnya rakyat biasa ni akan tersisih. Jadi last kali bagi saya, pandangan saya ialah benda tu dah berlaku. Sepatutnya dalam isu zaman susah ini, why ahli parlimen sangat penting, sebab orang pilih mereka. Kalau dia tak pilih nama pun, dia pilih parti lah. Dulu kita bertanding atas Pakatan Harapan. Jadi komunikasi antara rakyat dengan ahli parlimen ni lebih baik ataupun lebih meluas berbandingkan wakil-wakil parti politik tadi. Jadi komunikasi itu perlu dipertingkatkan. Kalau kamu bagi ruang kepada ahli parlimen, kita dapat outreach tu lebih meluas. So we try to cover the loophole. Sekarang ini bila orang sini dapat, orang sana tak dapat dan sebagainya, ikut saluran politik yang sempit, jadi ada orang yang akan tersisih. Dia tak tahu siapa orang MIC kat kawasan tersebut. Dia orang India datang ke orang UMNO, orang kata, kamu balik, kamu mintalah dengan MIC. Ataupun orang Melayu pergi minta dengan MCA, benda yang sama, which that is wrong. Komunikasi itu kena meluas supaya orang yang terdesak. Macam tempat kami pun sekarang ni kita dah mula terima permohonan daripada even orang asing. Should we actually warga asing? Should we just ignore them? Cannot, because tapi saya punya syarat satu je, dia kena ada dalam parlimen saya. Kalau di luar yang betul-betul terdesak, saya akan berhubung dengan ahli parlimen yang berkenaan supaya saya tak over capacity lah. Kalau ia dah tak mampu sampai orang lain minta tu, setiap kawasan ada ahli parlimen mereka. Tapi bila ada koordinasi sebegini, you dapat tutup lubang-lubang yang mungkin orang tercicir. Jadi sebab itu komunikasi yang Rina Harun kena bantu. Ini tak perlu pakai suara Doraemon. Ini sebenarnya guna saluran ahli parlimen yang mana kita boleh pastikan seramai mungkin yang terdesak, yang memerlukan bantuan ini, menerima bantuan, dan nilai yang kita boleh uruskan ni jauh lebih banyak berbanding dengan cara kaedah politik UMNO Barisan Nasional ni.
kasih Akmal. Dr. Hatan dan Dr. Bakhtiar ada apa-apa Dr. yang nak tambah? Dr. Bakhtiar, maaf. Saya nak tambah sikit ya. Tak banyak masa, ya. Okey, tambah. Ya, saya tambah sikit saja. Dalam hal urusan pengendalian peruntukan daripada kerajaan, ketulusan adalah sangat penting. Ya, kita kena betul-betul transparan dari segi kos perbelanjaan kita, pengedaran kita. Ini bukan masa untuk kita nak score political point ya, untuk populariti ke, tetapi ada kecemasan di sini, ada emergency. Jadi bila kita diminta untuk menyediakan senarai nama, ya contohnya siapa nak dibagi, dah kita diserahkan kepada JKM atau melalui pejabat daerah untuk dinilai. Tapi kita tidak tahu akhirnya siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat, ya. Jadi rakyat akan mempertikaikan, sebagai seperti disebut oleh Akmal tadi, kita sebagai wakil rakyat, sebagai ahli parlimen, kita berada di situ secara legitimate. Kita berada di situ mengikut peraturan, bukan kita bina ego kita sendiri, menonjolkan diri sendiri. Tidak. Orang akan bertanya kepada ahli parlimen, mana peruntukan. Jadi kalau kita tidak telus, susah kita nak jawab, ya. Ada yang mempertikaikan kandungan bakul makanan itu sama ada setimpal dengan harganya, kualitinya dan sebagainya. Jadi kalau macam ini tidak boleh diabaikan. Apapun benda sudah berlaku. Jadi saya rasa kita harap kita tidak akan berhadapan lah dengan bencana-bencana ini. Tapi sebagai satu pengajaran kepada kita harus memikirkan supaya apa yang kita buat itu akan berhasil semaksimal mungkin dengan kebocoran yang minima, ya, ketirisan yang minima. Saya rasa kerjasama antara kerajaan dengan wakil-wakil rakyat yang dipilih secara sah ini mesti diwujudkan dengan bersangka baik. Kita sebagai wakil rakyat Bangkang, kita mempunyai tanggungjawab, kita akan berhadapan dengan rakyat. Jadi kita pun tidak mahu berseronok bersuka hati untuk berlaku bias atau membuat sebelah. Jadi itulah yang kita harapkan dapat diberikan penilaian. Kita tidak ada bangkangan kalau JKM dijadikan sebagai penyelaras. JKM ada senarai dia, ada orang dibantunya. Tidak salah, tetapi kalau ada kerjasama yang baik antara JKM bukan ada tentera di daerah, ada 6 orang, 6 orang pegawai contohnya, nak mengendalikan satu daerah. Kalau di Manjung tu ada 2 parlimen, Johor Bahru ada 5 parlimen dengan sejumlah rakyat sedemikian. Saya rasa tidak menasabah ianya dikendalikan oleh satu jabatan sahaja. Jadi kita menawarkan diri, ya, untuk melaksanakan tanggungjawab yang berat ini kepada rakyat. Jadi biarlah telus, biarlah kita terbuka, kurangkan kerana-kerana yang boleh menghalang, ya, perjalanan usaha-usaha yang baik ini untuk semua peruntukan yang diberikan itu sampai kepada sasaran. Ini yang lebih penting. Jadi saya ucap terima kasih kepada peluang untuk kita menyampaikan suara hati ini, walaupun kita agak tak berapa selesa dalam keadaan yang telah berlaku, tapi tanggungjawab kita masih ada dan kita akan terus usaha. Kalau ada lagi kerjasama dengan pihak JKM, kita sentiasa terbuka untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Dr. Hatta. Bakhtiar, anything you want to add? Yes, since we have a limited time, masa yang singkat, jadi saya cuma nak mengatakan bahawa apabila PM Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa kita prioriti utama kita ialah melawan COVID-19 dan rakyat menjadi keutamaan kita dan letak politik di tepi. Saya rasa dia tuju perkataan ini kepada kabinet ataupun menteri-menteri dia sendiri, sebab saya rasa macam pepatah Melayu lah, paku dulang paku serapih, kata orang dia yang lebih. Maksudnya di sini yang banyak main politik di sini dalam isu bakul makanan ni bukan daripada Pakatan Harapan. Yang main politik ni ialah mereka daripada Perikatan Nasional yang hijack bakul makanan ini daripada ahli-ahli parlimen yang sah. Jadi saya minta sekali lagi supaya jangan main politik dari segi tujuan untuk pembahagian bantuan makanan kepada rakyat yang terkesan di luar sana. Kita boleh bekerjasama seperti apa yang Dr. Hatta sebut tadi,
bekerjasama dengan JKM, bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan supaya setiap mereka yang terkesan daripada PKP ini dapat bantuan regardless, tidak kira berlatar belakang politik, agama dan sebagainya. Semua rakyat Malaysia yang berhak kita akan tolong. Seperti dalam parlimen saya sendiri di pusat khidmat, saya beri pesan kepada staf-staf saya, kalau ada orang walk in mohon minta minta bantuan, saya kata jangan banyak soal, jangan soal berapa pendapatan, berapa duduk, bagi saja. Sebab orang datang ke pejabat kita nak minta bantuan, maksudnya they are desperate to even datang sendiri pejabat untuk minta bantuan. Saya ada polisi macam zero reject polisi lah. Kalau siapa datang minta pejabat saya bagi. Saya ada di sana kadang-kadang ada di pejabat, bila ada orang walk in, no question asked, kita beri apa barang-barang yang ada dekat pusat khidmat saya. Jadi sekali lagi saya minta supaya tumpuan utama atau fokus utama ialah membantu mereka yang terkesan, tidak kira latar belakang politik dan sebagainya. Inilah fokus utama kita, dan marilah sama-sama, saya rasa kita willing bekerjasama untuk menyelesaikan ataupun melawan COVID-19 ini, insya-Allah. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bakhtiar. Saya akan buat rumusan sekarang bagi penonton Jom Channel. Kita telah membincangkan isu bakul makanan JKM yang tidak sampai ke kawasan pembangkang, dan saya terima banyak laporan ataupun WhatsApp message reporter sedang tanya, betulkah Bakhtiar, Dr. Hatta dan Akmal sampai hari ini belum menerima satu pun bakul JKM? Saya sahakan tak ada, ya, kosong. Ya, di kawasan masing-masing. Dan untuk segambut saya terima 250. Tetapi masalah paling ketara sekarang adalah apabila diagihkan melalui cawangan parti politik Perikatan Nasional di kawasan parlimen, mereka ini bukan wakil rakyat yang telah dipilih oleh penduduk setempat. Jadi saya lihat kita mungkin ada overlapping dan juga ada pembaziran. Saya bagi contoh, kalau satu keluarga telah pun menerima bakul NADMA dan orang tak tahu bahawa mereka telah menerima bakul NADMA, saya tak tahu bahawa keluarga ini telah menerima, saya akan turun dan bagi sumbangan kali kedua. Kemudian parti UMNO akan dapat bakul JKM, kemungkinan besar mereka akan sampaikan bakul JKM RM100